Untuk itu saya menjemput Master Sifu Saiful Mualim 686-3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam satu sesi perkongsian juga kita katakan pada hari ini. So kita telah pun mendengar daripada 3 persona yang begitu kita kagumi dan tentunya kita dah dapat banyak pengajaran daripada perkongsian mereka, bagaimana bisnes kita ini adalah bisnes yang betul. Agaknya kita berada dalam bisnes yang benar, yang betul ataupun tidak? Mestilah kan? Okay, so kita berada di dalam wellness industry, kita berada dalam bisnes air, kita berada dalam bisnes kesihatan. Sudah tentu ia adalah satu bisnes yang betul. Kemudian tadi Dr. Kas ada berkongsi mengenai apa yang kita panggil sebagai give compassion, maknanya have passion and give compassion, So begitu banyak pulangan yang kita akan dapat, kalau kita melihat energy philosophy, dia bercakap mengenai kesihatan sebenar. Jadi hari ini bukanlah saya nak bercakap mengenai true health, tapi hari ini saya akan bercakap mengenai produk, So nama saya Izhar Abdul Karim. Sorry, minta maaf So sebenarnya saya dah suka sangatlah ada orang nak take over, tapi for some reason dia ada menghadapi sedikit masalah, so saya terpaksa mengambil alih. Saya diberitahu Khamis petang kot, So actually malam tadi saya plan nak buat my second paper tu lah yang akan kita perkongsikan besok mengenai dengan mindset, tapi tak apa, insyaAllah lepas ni saya akan prepare dan insyaAllah saya akan kongsikan esok, So bila bercakap mengenai product knowledge, tentu kita mahu tahu kan, apakah kekuatan, apa distinktifnya mengenai produk kita, So seperti Master Sifu Zahid mention, kita telah pun berada di dalam kategori super brand, So apa itu super brand? Super brand maksudnya kita adalah lebih baik daripada kompetitor yang bersama di dalam industri yang sama, Dan di sini kalau kita lihat definisi itu di bawah tu, dia bermaksud the customer willing to pay for a premium product seperti Kangen Water, So sebab produk yang bagus tak ada yang murah, betul kan? So semalam saya berjumpa dengan seorang yang ingin menjadi distributor, So dia berkata the only thing that I have concern with is about the price. So saya kata kalau ada produk yang bagus pun, kalau harga murah keluar dekat market, lama-lama dia akan mahal, because it is all about supply and demand, betul kan? Kalau banyak demand, harga akan naik, as easy as that. Okay, alright. So hari ini saya akan berkongsi, nampak kat sini ada banyak lah, tapi jangan risau, So saya akan berkongsi mengenai produk quality, maknanya more to the feature, Kemudian saya bercakap mengenai air dia, Kalau produk dia bagus tapi airnya tak berapa bagus, maknanya tak mantap lah, Kemudian saya akan berkongsi juga mengenai maintenance. Apakah distinktifnya Kangen Water maintenance berbanding dengan mesin-mesin lain? Ini patut kita ambil orang kata, kita ambil tahulah mengenai apa bezanya mesin kita dengan mesin yang lain, kerana ramai daripada mereka kat sana mengatakan bahawa mesin kita serupa dengan mesin yang lain, Kemudian saya akan bercakap sedikit mengenai certification, endorsement, dan juga bercakap mengenai life cycle cost, kerana banyak kita bercakap mengenai harga, harga, tapi apa itu harga, dan apa itu nilai? Bila kita cakap mengenai nilai tambah umpamanya kan, apa itu nilai tambah? Adakah nilai itu boleh dikira atau tidak boleh dikira, So sudah tentunya kita ada tangible dengan intangible, maknanya nilai yang boleh kita dapat physically dan nilai yang kita dapat secara indirect, Dan begitu juga dengan fakta mengenai competition. Alright,
kita bercakap mengenai produk kualiti. So saya pilih beberapa topik ataupun subtopik di sini. Okay, sebenarnya presentation material ni sama dengan last KBS. Okay, pertama kerana saya tak ada masa nak add in few more things, tapi yang penting sekali kerana ramai daripada kita juga adalah daripada mereka yang baru di dalam bisnes. Jadi adalah fair untuk saya berkongsi kembali fakta-fakta yang perlu kita tahu sebagai distributor Kangen Business, ya. Alright. So slide ini penting, ya, untuk semua distributor yang baru, kerana soalan yang selalu dikemukakan ataupun persoalan yang bersarang di kepala kita adalah apa bezanya Kangen Water ini dengan mesin-mesin air yang lain, ya. So kalau kita tak dapat orang kata memahami apakah perbezaan antara water filter antara mesin air kita dengan mesin air yang lain, maka sukar untuk kita memberi penerangan yang sebaik-baiknya, ya. Alright, apa itu water filter? Water filter maknanya penapis air lah. So dia menapis supaya dapat menghasilkan air bersih, ya, menghasilkan air bersih. Dan jika mereka memerlukan mineral ataupun mineral tambahan, apa yang mereka lakukan adalah menggunakan induced chemical di salah satu daripada filter stage mereka, ya, supaya mendapat menghasilkan either alkaline water ataupun mineral water, ya. Tetapi kebanyakan water filter ataupun penapis air ini kadang-kadang mereka menapis sehingga tidak ada mineral. So proses ini dinamakan reverse osmosis, di mana air ini akan menjadi RO water lah. RO water ni basically tidak mengandungi mineral, ya. Fitrah asal air yang Allah jadikan mesti ada mineral. Dan air yang terbaik di dunia kita kenali adalah air Zam-Zam, dan air Zam-Zam mengandungi mineral tertinggi di dunia. Jadi kalau kita nak katalah bukanlah nak mematahkan hujah, kalau nak memberi penerangan kenapa perlu minum air yang bermineral ataupun air yang berakali adalah kerana air Zam-Zam mengandungi mineral tertinggi di dunia, dan fitrah asal air Allah jadikan mesti mengandungi mineral kerana badan kita memerlukan mineral. Betul kan? Alright. Dan apa bezanya dengan water ionizer? Okay. Water ionizer adalah satu mesin yang menggunakan proses elektrolisis. Apa itu elektrolisis? Elektrolisis bermaksud ia memecahkan molekul air, ya, untuk menjadi air yang mempunyai ciri-ciri alkalis, mempunyai ciri-ciri microcluster dan juga mempunyai ciri antioksidan yang tinggi, ya. So jadi Kangen Water adalah water ionizer dan water filter adalah penapis air. Jadi kalau orang tanya apa bezanya? Bezanya water filter menghasilkan air bersih, water ionizer menghasilkan air sihat. Okey, ya. So lepas ni harap-harap semua orang boleh jawab, ya. Alright. Okey. So ini important lesson, ya. Okey. Sebab distributor baru, saya tahu dah kalau dia baru, after few days dia dalam bisnes, dia akan hantar mesej kat saya. Ini saya dapat dari somebody, ya. Dia Google entah daripada mana, dan dia akan forward kat saya, minum air berakali akan dapat alkolisis, maknanya alkali yang berlebihan dalam badan. Jadi dia pula tak banyak pengalaman, jadi dia pun dah mula sangsi. Jadi sebab tu kalau kita distributor, okay, kita tak payah nak promote sangat mengenai alkaline water, ya. So kita promote antioksidan ataupun ionized water ataupun ionized alkaline water dan sebagainya. Jadi kat situlah kita akan mempunyai satu ruang untuk memberi penerangan kepada mereka apakah itu Kangen Water, ya. Dan kebanyakan kita akan introduce Kangen Water ni sebagai water filter. Jadi kita downgrade ourselves. Jadi bila kita samakan dengan water filter, tentulah kalau bandingkan harga, memang dengan secara mudah mereka akan kata mesin ini mahal, ya. Jadi the dirty word kat sini, janganlah kita cakap mesin kita ini adalah water filter, tapi kita mention water ionizer, dan in fact setelah bertahun-tahun kita preach Kangen Water sebagai water ionizer, SIRIM pun telah kategorikan Kangen Water Machine ini sebagai water ionizer kategori. So kita bukan lagi water filter kategori, ya. Alright. Okay, faham, ya? So kita promote lebih ionized water
ataupun kita lebih promote antioxidant water ataupun hydrogen rich water ataupun reduced water, apa pun yang berkenaan dengan air yang dihasilkan daripada proses elektrolisis, ya. Okey, sebab alkaline water ni memberi banyak gambaran yang berbeza, ya. Sebab apa? Alkaline water dihasilkan setengahnya melalui induced chemical, dan di sinilah banyak orang berpendapat bila ia dihasilkan daripada induced chemical, dia boleh menyebabkan satu situasi dia mungkin memberi kemerbahayaan kepada organ-organ dan sebagainya. Tapi yang ini pun tidak ada bukti-bukti yang kita lihat, ya. Alright. Okay, next one. Kita bercakap mengenai plate quality. Okay, plate quality yang kita maksud kat sini, nombor satunya adalah dari segi apakah jenis plate yang kita gunakan lah. So kalau kita lihat di dalam gambar rajah, saya tulis kat situ SD51, tapi sebenarnya sama juga dengan Junior 4 dan juga K8, iaitu satu plate yang solid. Dia tidak mesh, ya. Maknanya dia tidak juga hybrid, kombinasi mesh dengan solid, ya. Tapi dia purely solid. Okay. Dan itu kelebihan energik, kerana dengan adanya kita punya plate yang solid begini, maka dia akan memberikan suatu hasil yang baik. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana plate yang solid ini dapat menghasilkan potential electrolysis unit yang baik dan bagus, ya. Apa masalah dengan mesh type ni? Mesh type ni dia lembut, ya. Dia lembut. Okay, kenapa mereka menghasilkan mesh type? Kerana mesh type ini sudah tentu ia lebih murah daripada solid plate, ya. Dan apa masalahnya dengan mesh type ini? Pertama, dia tidak dapat menerima current ataupun power yang tinggi, dan dia mudah karat, dan dia lembut, ya. Dan sebab itu mesh type ni selalu dia mempunyai housing, ya, constructed in a housing, di mana sukar untuk kita buat maintenance, ya. So maknanya bila dia pick up kalsium, maka kalsium itu tidak boleh dicuci dengan begitu efektif, kerana kebanyakan mesin yang ada di market, mereka menggunakan hanya automatic cleaning. Automatic cleaning maksudnya backwash. Jadi backwash tidak cukup untuk mengeluarkan kalsium yang deposited di atas plate itu, ya. So ada beberapa water ionizer yang saya listkan kat situ, boleh lihatlah apakah jenis plate yang terdapat di dalam mesin-mesin yang tersebut, ya. Alright, so bila kita bercakap mengenai elektrolisis, sudah tentu kita nak tahu, okay, bagaimana Kangen water ini menghasilkan air yang berkualiti tinggi, ya. So ciri yang pertama daripada 3 ciri, okay, ada 3 ciri, of course. Ciri yang pertama adalah power ataupun electricity, dan yang kedua adalah dari segi plate, ya. So di sini apakah size plate yang kita gunakan, ya? Size plate yang kita gunakan berdasarkan, of course, kepada size dia lah. Maknanya berdasarkan kepada ketinggian, lebar, dan juga berapa side yang kita gunakan dan berapa plate yang kita gunakan, ya. In fact, sebenarnya kita kena mengukur juga ketebalan, tapi di sini ketebalan tu kita neglected lah. So kalau SD501 kita boleh dapat lebih kurang dalam 490 square inches, ya. Okay, so the electrolysis power ataupun unit yang kita panggil sebagai PEU adalah satu unit untuk kita determine berapa kuatnya power daripada mesin kita untuk menghasilkan air yang berkualiti tinggi lah. Maknanya air yang mengandungi antioksidan yang tinggi, air yang mengandungi pH yang terbaik, dan juga bagaimana air ini ataupun mesin ini dapat memecahkan kluster molekul air yang besar menjadi kluster molekul yang kecil, menyamai fitrah asal air yang Allah jadikan, ya. So di sini kita lihat SD501 menghasilkan lebih kurang 281,000, K8 boleh menghasilkan lebih daripada itu, iaitu 320 PEU, 320,000 PEU, dan kompetitor kebanyakannya mempunyai PEU yang lebih rendah, yang rendah daripada 200 watt. Kerana apa? Kerana mereka tidak dapat menerima power yang tinggi sebab menggunakan mesh, ya. Dan tidak dapat apply the right current up to 2.5 amp kerana construction yang ada pada mereka, ya. Okay, so saya harap boleh faham, ya. Maknanya electrolysis power
kita kena mengambil kira saiz, kerana apa? Kerana plate itu adalah enjin kepada mesin ini. Maknanya bahan yang paling utama dalam mesin ini. Mengenai feature quality, saya memilih filter lah. Saya memilih filter kerana apa? Kalau kita lihat, ramai orang amazed dengan Kangen Water punya filter kerana kecil sangat, macam botol minum kita sahaja. Tapi dia punya quality dia bukan setakat memenuhi piawaian yang ditetapkan oleh Malaysian Food Act tahun 1983, tetapi lebih baik daripada kebanyakan water filter yang filter dia besar gedabak-gedabak tu, yang ada 3 stage, ada 5 stage, 7 stage, dan tak boleh bawa. Kalau kita dah install water filter, boleh tak kita bawa pergi rumah mak, bawa rumah mak mertua, ataupun kita bawa pergi mana-mana? Tentunya tak boleh kan? Tapi Kangen Water Machine kita boleh bawa ke mana sahaja kerana dia sudah menjadi doktor peribadi kita, betul kan? Jadi kat sinilah kita melihat bahawa Kangen Water filter ini, okey, yang dihasilkan daripada high grade filter boleh menapis begitu efektif sekali. So yang paling penting, kandungan, saya bagi contoh, kandungan arsenik umpamanya, kandungan merkurinya, kandungan H2S-nya, klorinnya dan sebagainya. Dan di sini kita lihat, kalau common filter yang kita lihat kat market hanya boleh mungkin remove mercury, karat dan juga copper, tetapi high grade filter boleh menapis banyak. In fact, K8 filter mempunyai chip, chip ni boleh membekalkan data kepada microprocessor di dalam Kangen Water Machine, yang kita anggap Kangen Water Machine ni juga satu komputer. Dia smart, macam Master Sifu Zahid mention tadi, dia dah macam smartphone. Dia bukan lagi mesin air, tetapi smart water machine, smart water ionizer. Di situ penuh dengan automation dan juga penuh dengan requirement yang diperlukan oleh kita dalam kegiatan seharian. Kerana apa? Kerana airnya mengandungi 5 jenis air yang boleh kita gunakan dalam semua aspek kehidupan. Okay, alright. So satu lagi feature yang kita nak ketengahkan untuk menunjukkan bukti bahawa mesin kita superior. Kita lihat hose dia sendiri, okay, saiznya lebih besar daripada hose water ionizer yang lain. Kerana apa? Kerana kita tidak ada limitation dari segi water flow. Maknanya water flow daripada tap water kita tak ada limitation. Berbanding dengan mesin lain, kalau flow-nya terlampau laju, maka elektrolisis tidak boleh dilakukan dengan sempurna. Kerana apa? Kerana di situ power yang digunakannya lebih rendah. Kerana apa? Kerana mereka menggunakan mesh type. Berbanding dengan Kangen Water Machine menggunakan solid plate yang boleh menerima power yang tinggi. Sebab tu dia kena restrict the flow. Maknanya dia kena slowkan flow tu supaya dia mendapat property water ionizer yang mereka mahu. Okay, dan bukan setakat itu saja, the material yang digunakan juga special. Kita tak boleh beli kita punya hose ni di kedai hardware umpamanya, kerana dia specially designed by Energic. So boleh tahan lama. Mungkin kadang-kadang dia punya luar tu dah kena panas, dia color tu dah tukar ataupun discolored, tetapi dalam tu masih okey lagi. Kerana apa? Kerana dia ada braided internal liner. So kalau kita potong dua, kita boleh lihat kat tengah, kat dalam tu ada braided internal layer. Alright. So kat sebelah kanan tu kita ada lihat beberapa water ionizer yang mempunyai flow rate yang berbeza-beza. Sebagai satu benchmark, water filter selalunya dia punya flow rate dalam 3.5 liter seminit. Dan bayangkan setengah water ionizer tu in fact lebih rendah daripada water filter. Tetapi Energic Kangen Water flow rate dia boleh pergi up to 11 liter seminit, especially K8 lah. Sebab tu semasa dengan mesin K8 kami boleh sponsor Piala Emas Raja-Raja yang dihadiri ataupun yang disertai oleh 24 tim satu Malaysia, tanpa ada masalah. In fact satu mesin kita botol continuously, tak ada masalah. Dan kita juga sponsor Polis Diraja Malaysia. Masa tu mereka berada di
Super League, league yang tertinggi lah, satu level dengan JDT. So bila mereka berlatih dan bila mereka bertanding, mereka menggunakan Kangen Water, ya. So di situ kita lihat begitu superior mesin kita, tanpa merengek-rengek kata dia penat ataupun dia kepanasan dan sebagainya. Itulah hebatnya kita punya Kangen mesin, ya. Alright. So now kita bercakap mengenai reliability and integrity, ya. So saya letak bracket di situ, no heater and chiller. Okay. So bila kita bercakap mengenai reliability, kita bercakap mengenai probability of failure. Bila kita bercakap mengenai probability of failure ataupun kemungkinan untuk fail, senang ceritalah dalam bahasa kasarnya, kita bercakap mengenai risiko. Okay, so apakah risiko mesin kita untuk fail? Ya, so kita lihat kat sini, bila kita cakap mengenai risiko, kita bercakap mengenai probability of failure, time dengan consequence of failure. Maknanya ada dua faktor di sini, ya. Berapakah kekerapan untuk fail dan apakah akibat yang kita akan dapat? Berapa severenya atau berapa teruknya kesannya apabila kita mendapat failure. Kan? Kalau terbakar umpamanya, sudah tentu dia adalah consequence of failure yang high ataupun yang teruk sekali, ya. Dan kalau kita bercakap mengenai probability of failure, bila kita introduce banyak komponen di dalam mesin, maka tendensi untuk failure sudah tentu akan lebih. Betul kan? So kalau di dalam bilik atau di dalam rumah ada 5 orang, probability untuk seorang itu demam berbanding dengan satu rumah yang ada 1 orang. Sudah tentu probability untuk seorang demam lebih mudah dikesan di rumah yang mempunyai 5 orang daripada rumah yang mempunyai 1 orang. Betul kan? So itu adalah konsep of probability of failure. Jadi kenapa Kangen water machine tidak mempunyai heater dan chiller? Yang pertamanya tentulah disebabkan oleh reliability and integrity. Dan yang kedua adalah kerana kita nak preserve the antioxidant, ya. Sebab kenapa kita menghasilkan Kangen water machine? Kenapa kita menghasilkan Kangen water adalah untuk menghasilkan air yang mempunyai antioksidan yang tinggi. Jadi antioksidan dia mengandungi elektron, ya, mengandungi elektron yang tinggi daripada aktif hidrogen yang asalnya daripada gas hidrogen yang larut dalam air. Ya, gas hidrogen yang larut dari dalam air dihasilkan daripada proses elektrolisis. Jadi kita kena preserve lah. Kalau kita tak preserve, dia akan mudah terbebas keluar. So itu adalah 2 sebab utama, ya. So saya harap untuk distributor baru dapat memahamilah kenapa tidak ada heater dan chiller. Dan kalau kita ada heater dan chiller, apa jadi? Ni slide seterusnya, ya. So saya tak nampak brand tu lah, tak brand apa entah. Tapi begitulah rupa dia, ya. Water filter yang ada heater dan cooler. Di sebelah kanan keadaan bila sudah terbakar, ya. Kerana heater boleh consume atau memerlukan power lebih kurang 240 watt. Okey, so, dan juga kompresor, ya, untuk menyejukkan air, dia consume lebih kurang dalam 320 watt. Ya, kat sini kita lihat maknanya bila kita mempunyai 2 komponen, ya, 2 komponen ini akan menggunakan electricity yang banyak untuk memastikan heater dan chiller running, okay, 24 hours a day, 7 days a week ataupun 365 hari setahun. You bayangkan satu keadaan di mana you kena run, ya, all the time. Okay, sudah tentu reliability-nya akan menurun. Kat sini pun kita lihat gambar di mana mesin ini terbakar, ya. Dan fakta yang kita tahu bahawa satu mesin water filter sekurang-kurangnya mengandungi 3 jenis kontainer, ya. Kontainer yang pertama lebih kurang 1.5 liter atau 1 liter untuk konten air yang disalurkan daripada tap water. Kemudian mengandungi satu lagi kontainer untuk air sejuk lebih kurang 500 hingga 600 mililiter. Dan juga satu lagi yang mengandungi 500 hingga 600 mililiter juga untuk air panas. Jadi ada 3 kontainer di situ yang running all the time. Boleh tak kita bayangkan? Sebab tu baru-baru ini Tenaga Nasional Berhad, okay, membuat satu rumusan, ya. Kalau kita baca kat situ,
Okey, mesin penapis air yang mempunyai fungsi pemanas dan penyejuk dikenal pasti menjadi antara punca peningkatan bil elektrik terutamanya ketika cuaca panas. Ya, kerana apa? Kerana bila kita cakap mengenai penggunaan power ataupun electricity untuk menghasilkan air yang sejuk dan panas, kita bercakap mengenai thermal energy. Ya, thermal energy as easy as power kali masa lah, sebab tu kita akan menghasilkan kilowatt jam. Okay, kalau kita run all the time, berapa kilowatt jam yang perlu kita gunakan ya untuk menghasilkan air panas dan air sejuk yang sentiasa ya. Mungkin ramai yang tak sedar ya, sebenarnya air panas yang dihasilkan pun bukanlah 100 degree C ya. Kat bawah tu ada note ya. Air 240 hingga 320 watt diperlukan untuk memanaskan 1 liter air kepada 60 degree C ya, selama 8 minit. So memerlukan 8 minit. Kita punya termos tu sebenarnya boleh memasak lebih cepat, lebih pantas ya daripada mesin yang 8 minit ini ya. So maknanya kat sini kita sebenarnya tidak memerlukan heater kerana air yang berada di suhu bilik adalah air yang sebaik-baiknya untuk kita minum ya. Dan kita pun tak ada masalah kalau kita nak manaskan air, kita ada thermopot ataupun kita ada termos lah ya. Alright, saya harap faham ya. Alright, so the next one is about inspection quality. Okay, apa bezanya inspection quality kita? Oh, memang hebat lah. Kalau kita bercakap mengenai Japanese quality, okay, so tentu saya suka reflect bagaimana syarikat, saya mempunyai satu kereta yang lama, mungkin 20 tahun lebih umurnya. Okay, so saya still dapat surat daripada syarikat untuk menukar airbag, untuk menukar airbag. Sedangkan kereta saya dah lama ya. So mula-mula saya terima, saya ignore. Second time saya ignore. Third time dia hantar lagi, suruh tukar juga. So untuk mengelakkan saya dapat surat lagi, so saya pergi dan tukar. Begitulah orang Jepun, bila mereka sudah mengenal pasti sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang tidak memenuhi keperluan, mereka akan memastikan bahawa pengguna-pengguna berada dalam keadaan selamat. Tapi kalau katalah produk itu keluar daripada negara lain, agak-agaklah kalau kereta yang macam sudah 20 tahun, ada tak mereka akan continuously ya, akan persevere dan persistent ya, untuk memujuk kita menukarkan airbag dan sebagainya ya. Dan kita pun dah tahu beberapa perkara yang berlaku di dalam beberapa water machine, di mana mereka tidak pun memberhentikan pengeluaran walaupun ada risiko kontaminasi, risiko keracunan yang telah pun direport ataupun yang telah diutarakan oleh consumer ya. So saya serahkanlah pada you all semua untuk melihat atau study sendirilah apakah manufacturer tersebut ya. So Energik, syarikat Energik dari segi inspection saja mereka menggunakan at least 5 orang 5 orang inspektor untuk satu mesin. Satu mesin at least 5 inspektor untuk melakukan 22 point check. Ya, saya sebagai instrument engineer pun selalu kita buat dalam 4 point check ya, tetapi company Jepun ni dia menggunakan 22 point check ya. Dan berbanding dengan company lain yang kadang-kadang mereka, sebab mereka sebenarnya kebanyakannya adalah reseller, rebrander dan sebagainya, mereka tidak mempunyai management system ya, quality management system yang kita perlukan ya. Alright. So itu sedikit sebanyak mengenai produk quality. Okay, time ada lagi ya. Okay, saya nampak time kat tepi tu. Alright, so now we talk about water quality. Saya rasa water quality ramai orang dah tahu, so saya boleh speed up lah ya. So kita akan bercakap mengenai sedikit ciri-ciri air. Okay, saya akan cepatkan. Okay, kenapa air ini penting? Kerana badan kita mengandungi 70% air secara average lah. So bayi mungkin mengandungi 90% air. Katalah kita yang berumur 50, 60 dan sebagainya mungkin hanya mengandungi 65% dan sebagainya. Kat sinilah kita dapat tahu bahawa air ini sudah tentu amat penting ya, amat penting untuk badan kita kerana ia diperlukan untuk hydration, untuk detoxification dan sebagainya lah. Kerana apa? Kerana basic building block untuk badan kita adalah sel ya. Di mana kalau sel kita sihat, maka badan kita akan sihat ya. Ramai orang cakap, Saiful,
badan kitanya memang Allah dah jadikan banyak organ. Kenapa kita nak perlu lagi minum yang air yang berantioksida, yang berakali dan sebagainya? Badan kita bekerja kuat. Allah SWT jadikan organ kita. Ya, memang betul. Tetapi bayangkan badan kita juga adalah seperti sebuah kereta. Ya, baru kita beli memang efisiensi 100%. Karburatornya, water pumpnya, enjinnya dan sebagainya semua 100%. Tetapi apa berlaku bila kita sudah menggunakannya selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan 5 tahun? Sudah tentu efisiensinya menurun. Begitu jugalah dengan buah pinggang kita, begitulah juga dengan hati kita, empedu kita dan sebagainya, sudah tentu efisiensinya menurun. Dan situlah air yang sehat itu dapat membantu untuk menyehatkan badan kita. Dan apakah dua ciri utama yang kita perlukan dalam satu air? Adalah yang pertamanya dari segi kuantitinya, dan yang keduanya adalah dari segi kualitinya. Maknanya kita perlukan kuantiti yang betul. Apakah kuantiti yang perlu kita consume dalam seharian, dan apakah kualiti air yang perlu kita ambil, ya? Adakah semua air boleh kita ambil dan sebagainya, ya? Alright. So apa isu kita? Isu kita memang kita tahu, ya, most water we drink is acidic. Air yang kita minum kebanyakannya memang acidic. Bottling water kebanyakannya acidic. Air bukit sekarang pun dah banyak acidic. Air boring 80% pun nampak sudah acidic. Apa lagi yang kita ada? So kita tak banyak choice. Majority of the water is acidic. Kita ada masalah besar, ya. There are harmful contamination in our water. Maknanya air kita ni sudah banyak tercemar. Betul kan? And then pesticide. Sebab apa? Sebab kita menggunakan racun serangga untuk buah-buahan sayur-sayuran. Dan of course air kita dah tak properly absorb. Ya, fitrah asal air memang dia dalam kluster yang kecil supaya mudah diserap oleh sel badan. Tetapi bila terkena pencemaran udara, pencemaran air, maka ia menjadi kluster yang besar dan sukar untuk sel badan kita menyerap air ini untuk membantu untuk detox dan sebagainya, ya. Dan of course, last but not least, plastic water bottle are destroying our planet. Tapi yang paling penting yang perlu kita tahu, plastic water bottle yang kita guna sebenarnya adalah bukan BPA free. Ya, KKM merumuskan kalau nak beli botol susu mesti BPA free. Tapi what happen dengan kita? Kita tak peduli botol apa pun kita ambil, kan? Ya, sebab tu kita kena pastikan bahawa botol yang kita consume mestilah botol BPA free, ya. Contohnya macam botol Tupperware, botol Energik dan sebagainya lah, ya. Alright. So bila kita cakap mengenai quality water, apakah kualiti air yang kita perlu? Tentulah air yang sehat, air yang bersih dan air yang sehat. Bukan setakat bersih, tetapi air yang sehat, di mana daripada proses elektrolisis ini, water ionizer kita menghasilkan alkalized water, menghasilkan air yang berakali tinggi, iaitu daripada penghasilan hydroxide ion tadilah, 0H negatif tadi, ya. So maknanya kalau pH 14 iaitu pH yang tertinggi, maka kadarnya adalah 1 mol per liter concentration of hydroxyl ion, ya. Dan begitu juga jika pH 7, maknanya penghasilan hydrogen ion dan juga hydroxide ion adalah dalam kuantiti ataupun dalam amount yang sama, kerana hydrogen ion inilah yang menyebabkan air itu acidic dan hydroxyl ion inilah yang menyebabkan air itu beralkaline, ya. So move to the next one, iaitu microcluster. Ada ejaan salah sikit-sikit tu tak apalah, ya. Microcluster maksudnya gumpalan molekul air yang kecil. So kalau kita biasa tengok buih sabun di atas air, maknanya dia bergumpal, ya. Tapi kita pecahkan gumpalan tu supaya jadi gumpalan yang kecil. Dan disitulah kita bila kita kaji, frekuensi air yang mempunyai gumpalan yang kecil sudah tentu mempunyai frekuensi yang rendah lah, dalam 42 Hz, dalam 42 Hz dan sebagainya. Berbanding dengan normal tap water, iaitu dalam lebih kurang 128 Hz, ya. So itu mengenai microcluster. Kenapa? Kerana bila air kita halus, maka ia mudah diserap oleh sel badan supaya badan kita hydrate, cukup air, supaya badan kita dapat detox dengan sempurna, ya. Dan yang ketiga adalah dari segi
reduction potential, oxidation reduction potential, iaitu antioksidan yang tinggi lah. Seperti yang saya katakan tadi, daripada elektrolisis dia menghasilkan gas hidrogen di kathod ataupun di bahagian negative rod. So di situ hidrogen gas yang dissolve dalam air, okay, bila kita minum dia akan menghasilkan active hydrogen yang akan menghasilkan banyak elektron yang kita gunakan untuk neutralizekan radikal bebas. Di situlah di mana kita mendapat definisi anti penuaan, ya. Anti penuaan di situ bermaksud ia melambatkan sakit dan juga melambatkan penuaan lah physically, ya. So Hydrogen Society membuat kajian dan mereka berpendapat bahawa kebanyakan daripada kita 85% sakit adalah kerana badan kita oxidize. Jadi untuk memastikan badan kita tidak oxidize, kita kena mendapat air yang mempunyai ciri-ciri yang kita mahu, ya. Alright. So ini untuk pengetahuan semua, sebab ramai orang tanya saya mengenai bagaimana Kangen Water, water ionizer Kangen Water ini dapat membantu untuk pesakit-pesakit COVID-19, kanser dan sebagainya, ya. Kat sini senang saja, ya. So basically badan kita memerlukan voltage. Okay, so kalau kita biasa dengan orange juice yang kita minum kalau fresh, dia menghasilkan lebih kurang dalam negatif 40 milivolt. Fresh lah, tapi kalau kita dah biarkan, dia oxidize. So tak dapatlah value tu, ya. Okay, tapi Kangen Water yang kita ambil daripada satu gelas besar, okay, dia boleh menghasilkan up to negatif 1000 ataupun negatif 1200 milivolt, ya, maknanya tinggi. Seperti 30 biji orange juice kalau daripada mesin K8 lah. Kalau daripada mesin SD51, 20 biji orange juice. Kalau daripada Junior 4, mungkin seperti 10 biji orange juice. Jadi kat sini, untuk memastikan sel badan kita beroperasi normal, maka kita memerlukan negatif 20 hingga negatif 25 milivolt. Tapi untuk memastikan bahawa kita dapat menghasilkan sel-sel baru ataupun memastikan sel-sel kita rejuvenate, seperti yang Dr. Jerry Tennant mention dalam buku dia Healing Voltage. So kat situ dia mention bahawa untuk rejuvenate atau untuk menghasilkan sel yang baru, kita memerlukan negatif 50 milivolt. Jadi sebab tu kita kena selalu minum air yang mengandungi antioksidan yang tinggi. So seperti semua yang tahu, kita ada 5 jenis air yang alkalis untuk kita minum kesihatan dalaman. Senang, ya, untuk kita ingat. Yang alkalis kesihatan dalaman kita minum. Yang acidic untuk kesihatan luaran, ya, untuk kecantikan ataupun untuk penyembuhan luaran lah, ya. Alright. So seperti strong acidic water pH 2.5 digunakan untuk mematikan bakteria kerana dia adalah hypochlorous water, ya, hypochlorous level water lah, ya. Dan kita ada beauty water, okay, yang sesuai untuk kulit kita, untuk mencantikkan pertumbuhan sel kulit dan sebagainya. Dan juga kita ada clean water yang mana mesin ini berfungsi menapis air lah. So kita ada 5 jenis air yang kita gunakan untuk semua aspek kehidupan. Boleh tak buat coffee tea? Of course boleh, ya. So kalau selalu kita minum coffee tea yang acidic levelnya tinggi, tapi dengan Kangen Water kita tak dapat, kita dah tak minum air yang acidic. Begitu juga dengan masak nasi, buat sup, cuci lantai dengan strong acidic, dengan strong alkaline water 11.5 kita gunakan untuk penyucian lah. Untuk penyucian termasuklah untuk meredakan bengkak, untuk anti-inflammation dan sebagainya, ya. Alright, so ini disinfectant chart, kita boleh google lah. So sebab apa? Sebab ramai orang tanya, kan, kenapa air yang punya pH 2.5 tak sama dengan Kangen Water, ya. Kita lihat kat sini, Kangen Water menggunakan sodium chloride, ya, sodium chloride dan electricity, maka ia menghasilkan hypochlorous acid level. So kalau kita cek soda ataupun air gas ataupun air bikarbonat, of course pH dia pun dalam pH 2.5, ya. Alright. Untuk menghasilkan air yang mempunyai taraf antimikrobial atau yang membunuh bakteria ini, okey, bukan setakat dia mesti dalam level hypochlorous acid, tetapi dia mesti mempunyai lebih kurang 1100 milivolt, ya.
dan juga pH. So ada 3 kriteria kat situlah. So mesti ada sodium chloride, electricity, dan juga mesti pH, dan juga mesti memenuhi antioksidan, mesti mempunyai oxidation level yang ditetapkan, ya. Alright, so kita lihat juga beberapa baru-baru ini, okay, daripada KKM umpamanya, satu artikel yang ditulis, okay, mereka juga encourage kita, ya, untuk minum hydrogen rich water. Apa itu hydrogen rich water? Iaitu air yang dihasilkan daripada elektrolisis tadilah, ya. So hydrogen rich water kita gunakan untuk kita protect, ya, untuk kita protect ataupun untuk kita menguatkan sistem pertahanan badan untuk menangani COVID-19 yang kita hadapi sekarang. In fact, di US mereka go to the extra length, iaitu US Environmental Protection Agency, ya. So mereka berpendapat bahawa hypochlorous acid ini boleh, ya, boleh membunuh virus COVID-19 dan sebagainya. Alright, so kita leave it to them lah, ya. So mereka mempunyai kajian dan pendapat mereka masing-masing. Bagi kita, kita perlu consume antioksidan yang tinggi untuk mempunyai sistem pertahanan badan yang kuat. Okey, bila kita ada mesin, kita ada 5 value kat sini, seperti kita ada doktor di rumah, ya. In fact, kadang-kadang orang cakap don't leave home without it lah, maknanya kena bawa. Saya ingat hari tu kawan saya nak pergi sebelum PKP, pergi Krabi pun nak bawa mesin kangen. Saya pun tak sure lah dia boleh install ke tak, tapi sampai begitu sekali, ya, mereka tak boleh meninggalkan Kangen Water ni. Okey. Begitu juga kalau kita ada Kangen Water machine, kita seperti ada beauty center. Betul kan? Sebab apa? Sebab kita boleh buat beauty set. Okay, kita ada cleanser yang menggantikan toner-toner. Okay, dan kita ada apa tu? Kita ada antiseptik yang boleh membunuh bakteria. Dan sekarang kat rumah kita tak perlu pun chemical based sanitizer. So kita boleh gunakan daripada satu mesin. Bayangkan satu mesin, ya, boleh menghasilkan sanitizer, antiseptik dan sebagainya. So tak perlu lagi chemical based. Okay, rumah kita mesti ada. Sebab apa? Sebab kita boleh gunakan untuk pelbagai kegunaan. Anak kita berjerawat, kita spray je dengan 2.5, ya. Dan bila kita ada mesin, kita seperti ada ATM mesin lah. Of course, ini yang Dr. Kas mention tadi lah, ya. Dia bercakap mengenai bagaimana kita punya jenis, kita mesti membantu orang supaya insya-Allah apa yang kita bantu akan dapat return balik kepada kita, ya. Begitu juga seperti kita ada mesin, seperti kita ada farmasi lah. Dan juga bila kita ada mesin, kita boleh berkongsi air dengan ramai, termasuklah menginfakkan air dan sebagainya. Dan baru-baru ini semasa banjir, saya ingat lagi di mana ramai daripada kawasan yang dibanjiri air tidak mendapat air bersih. Jadi bila mereka tidak mendapat air bersih, kita bekalkan air Kangen. Alhamdulillah, mereka sangat-sangat suka. Bukan setakat mereka dapat air bersih, tapi mereka dapat air sihat. Rupanya dah ramai yang tahu pasal Kangen Water. Dan itulah nikmatnya bila kita ada mesin, kita boleh infak, kita boleh sedekah anytime yang kita nak. Sorry. Okay, mengenai maintenance. Okay. Alright. Slide ini cuma saya nak bagi tahu satu sahaja, ya. Sebab saya diingatkan oleh seorang distributor saya yang juga seorang engineer. Dia kata, Sifu, you jarang mention, okay, apa differentiation kita dengan ada water ionizer, ya. So dia ingatkan saya lah, kan. Dia kata kita perlu mention bahawa e-cleaning dan juga deep cleaning adalah satu-satunya aktiviti yang telah pun dipatentkan, ya. Maknanya deep cleaning proses ataupun e-cleaning punya teknologi ini dipatentkan oleh syarikat energi. Sebab tu tak ramai ataupun tak banyak company yang buat e-cleaning dan deep cleaning ini. Dan mereka tak boleh pun buat sebab dah dipatentkan, ya. Sebab itu kalau kita beli water ionizer, kebanyakan mereka akan menggunakan suatu promosi yang very deceptive lah. Dia kata, oh, kami tak perlu manual cleaning, hanya auto cleaning sahaja. Sebenarnya auto cleaning yang mereka masukkan adalah backflow, backwash. Itu saja. Seperti kita punya beauty water lah. So kita run beauty water, dia run backflow, dia backwash kita punya
plate ya. Dan begitu juga jika kita nak cuci, kita boleh run BT water anytime. In fact, kita galakkan semua orang untuk run BT water every morning, especially kalau nak solat subuh, boleh kita ambil semayang dengan BT water. Nanti boleh muda macam Master Sifu Zahid. Semakin hari semakin muda, kan? So kena beli satu lagi lah, mesin Kangen, letak kat bilik atas pula, untuk ambil air semayang dan sebagainya, untuk minum tengah malam dan sebagainya. So kita memang very unique, very specific. Kita ada e-cleaning dan juga deep cleaning yang ramai mesin-mesin lain tak ada. Sebab itulah mesin kita boleh kita gunakan lebih, in fact lebih daripada 25 tahun. Ya, jadi jika kita mempunyai maintenance yang betul, ya. Kalau kita tak maintain dengan betul, tak servis dengan betul, maka air tidak mengandungi kualiti yang bagus. Okay? Kalau tak percaya, kalau kita mempunyai peluang visit rumah kita punya potential customer, kita boleh test. Kita boleh tanya berapa bulan dah mesin ni. Kita testlah kualiti pH-nya, kualiti antioksidannya, kualiti microclusternya, insya-Allah jawapannya ada di situ. Tak payahlah saya terangkan apa brand dia dan sebagainya, boleh test. Ya, differentiation kita adalah kita ada pattern e-cleaning dan juga pattern deep cleaning kita. Alright. So now about warranty. Warranty kita 5 tahun. So ramai kata saya pun 5 tahun juga. Tapi perlu kita ingat, banyak daripada water ionizer mereka mempunyai condition dia. Okey, 5 tahun tapi kat bawah tu ada note kecil. Okey, tak boleh tapi warranty ni void bila kita gunakan mesin di tempat yang punyai hard water yang tinggi ataupun hard water yang teruk lah, seperti macam di India, di Bangladesh ya. Hard water iaitu TDS nya kadang-kadang melebihi 500, melebihi 600 dan kadang-kadang melebihi 700 dan sebagainya. Jadi kalau kita gunakan di area-area seperti itu, maka warranty dia void. Tapi Energik tak kira apa keadaan pun, warranty itu tetap stand, ya. Dan kebanyakan warranty yang diberi, sebenarnya warranty itu diberi oleh siapa? Bukannya factory ya, diberi oleh syarikat, ya, satu syarikat. So bila kita lihat warranty itu tidak diberi oleh syarikat, oleh manufacturer ataupun oleh kilang, maknanya kita tahu bahawa syarikat ini adalah assembler ataupun reseller, ya. Dan kadang-kadang kita lihat ada juga yang berani bagi warranty hanya untuk plate sahaja. Yang lain-lain dia tak berani, ya. Alright. Okay, so certification, of course semua orang tahu inilah strength kita, iaitu kita diiktiraf internationally sebagai medical grade device, ya. 13485 berbanding dengan produk-produk lain lah. So bukan setakat kita medical grade device, tetapi kita punya factory adalah juga medical grade device, ya. Dan seperti yang kita tahu, Japan adalah pioneer, ya, pace setter dalam industri water ionizer ini. Telah pun bermula sejak tahun 1950-an hinggalah Japan mengapprove ataupun gazetkan water ionizer ini untuk digunakan di Jepun pada tahun 1966, ya. Okay, dan Mr. Ishiro acquire teknologi ini pada tahun 74, masa tu dalam nama company yang berbeza lah. Dan pada tahun, tak silap saya, 94, company ini ditukarkan kepada Energik ataupun syarikat Energik, ya. Okay, so asset life saya dah cerita banyak, saya tak payah cerita lagi. Okay, and then certification, tadi pun saya dah cover juga, 13485, saya akan skip. Kemudian bercakap mengenai plate. Plate, mereka pun cakap lah, water ionizer kami pun daripada titanium, kan. Tapi apa bezanya? Kebanyakan kompetitor kadang-kadang menggunakan alloy, campuran beberapa jenis metal, ataupun impurity lah, senang kita cakap kan, ataupun dia coated titanium dan sebagainya. Tapi Kangen Water menggunakan 99% titanium. Dan kenapa titanium digunakan? Seperti yang kita tahu, dia tahan karat, dia tak karat lah. Okey, suhu temperature pun dia boleh tahan dalam 3000 degree Celsius, ya. Dan dia adalah satu bahan yang digunakan di aviation industry, ya, di industri penerbangan, ya. So Boeing umpamanya menggunakan 70 tan bahan at least titanium di dalam sesebuah aircraft. Begitu juga
contohnya Boeing 777 menggunakan lebih kurang 50 tan bahan titanium, ya, di aircraft mereka, ya. Alright, so ini tadi saya dah cover. Gold Seal Award, kita adalah water ionizer yang diiktiraf sebagai Gold Seal Award, antaranya kerana kita support green environment, kerana produk kita menepati piawaian yang ditetapkanlah dari segi environment protection dan sebagainya. Ya, alright. Sirim seperti yang kita tahu, kita punya produk dapat lesen pun sebab Sirim, ya. Kalau maknanya water machine untuk membuat bisnes mesti mendapat certification daripada Sirim sebelum mendapat lesen daripada MOF. Untuk distributor kita kena caution lah. Sebenarnya kita berada di dalam sebuah negara Commonwealth. Okay, kita kena basically berhati-hati kerana kita ada Akta Ubat tahun 1956. Jadi tentang pengiklanan. Begitu juga kita berada dalam Akta Jualan Dadah 1952. Ya. So kat situ ada pengiklanan bahan-bahan pengubatan umpamanya. So kita kena careful lah. So kita kena baca energy term and condition supaya kita faham. Begitu juga kita berada dalam Akta Makanan. Ya. So kita tidak menjual air, kita menjual mesin. Sebab tu kita berada di bawah Akta Makanan 1983. Ya. Alright, endorsement saya tak payah cerita lah. So ini the key, okay. Company yang mendapat endorsement di Japan daripada Japanese Association of Preventive Medicine for Adult Diseases lah. Ya, so ini memang bukan kaleng-kaleng lah. Ni Dr. Hiromi Shinya, kena baca ya. Kerana apa? Kerana Dr. Hiromi ni bukan kaleng-kaleng lah. So dia pioneer dalam bidang kolonoskop, okay, dan dia adalah salah seorang penasihat kepada beberapa Presiden Amerika Syarikat lah. Ya. So dia di sini banyak menggunakan terapi Kangen Water. So semua orang kena baca, buku dia banyak sangat, boleh pilih. Saya suka yang the rejuvenation enzyme itulah sebab dia bahasa yang digunakannya mudah dan juga dia menerangkan konsep bagaimana kita dapat rejuvenate sel-sel yang sudah rosak, ya. So kalau katalah untuk distributor yang baru, kalau ada ramai kata, oh orang ni kata minum air ionized alkaline water tak bagus, minum air kali tak bagus, kita just bagi tahu, kita bukan refer kepada orang yang tak buat kajian, orang yang belum minum, So kita kena refer kepada siapa? Tentulah kepada orang yang sudah buat kajian, orang yang sudah minum, orang yang sudah gunakannya sebagai terapi, orang yang sudah membuat buku, ya, kan? Sudah tentu kita orang-orang ni kita nak refer, bukannya orang yang walaupun mungkin mempunyai taraf yang tinggi tetapi mereka tidak mengkaji apa itu ionized water. Jadi saya sarankan siapa yang belum baca buku Change Your Water, Change Your Life, kena baca kerana di sini ada basic understanding apa itu ionized water yang ditulis oleh Dr. Dave Carpenter, ya. Kerana Dr. Dave Carpenter ni mempunyai passion, ya, mengkaji mesin-mesin air, ya. Alright, so sportsman, kat sini kita tengok Tiger Woods, okay, Seattle Seahawks, pasukan football di Amerika yang pertama yang minum air Kangen terus jadi juara. Okay, Sazali Samad kita lihat pun dah install K8 kat rumahnya. Okay, boleh follow dia. Okay, ni sportsman yang lain lah, iaitu figura siapa ni, Tom Brady, ya, quarterback National Football League. Kalau kenal, saya kenal lah. Sebab dulu dia jadi quarterback, saya selalu melihat National Football League, ya. Okay, alright. Ini tim saya, okay, semasa Piala Emas Raja-Raja. Okay, ini juga tim saya. Ini cara kita berkongsi kepada masyarakat lah untuk mengetahui tentang kebaikan air Kangen. Ini semasa blood donation baru ni kerana negara kita sekarang ni chaotic sikit, kekurangan darah. Jadi kita bekerjasama dengan organizer untuk membuat program derma darah satu Malaysia lah. Program derma darah perdana. Okay, dan tim-tim kita di seluruh negara bersama-sama berkongsi tentang air Kangen lah. Kat sini dengan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, ya. Alright. So begitu juga dengan fun ride, dengan fun run. Saya rasa ramai sekarang ni penunggang-penunggang basikal sudah tahu tentang Kangen Water. Banyak tak menggunakan air soda dah sekarang ni, semua menggunakan Kangen Water, ya. Okay, so berkenaan dengan life cycle cost, bila kita cakap mengenai pelaburan versus pembelian lah. So bila kita cakap mengenai life cycle cost, kita jangan lihat price saja. Kita lihat kat sini satu produk water filter versus Kangen Water, ya.
So harga kita lihat kat sana 18,980 atau 19,000 bercampur dengan maintenance services yang kita lakukan selama 25 tahun, mungkin kita spend dalam 36,000. Berbanding dengan water filter, setiap 5 tahun ganti satu, setiap 5 tahun ganti satu, setiap 5 tahun ganti satu, dan sekurang-kurangnya mereka perlu ada 5 water machine, water filter lah. Dan banyak baru-baru ni bila kita debatekan mengenai water filter, banyak perkara yang tak jelas di situ bila kita mula mengkaji. Di dalam term ataupun dalam agreement tidak dinyatakan dengan jelas apakah interest yang dikenakan, dan malah promosi mereka kata free service, free maintenance, tapi sebenarnya service dan maintenance sudah dimasukkan dalam tu. Dan saya bagi contoh, harga mungkin 7,000, tapi selepas 5 tahun kita kena bayar sebenarnya 11,100 dan sebagainya. Dan yang paling juga menakutkan bahawa mesin-mesin yang sudah 5 tahun itu of course dia akan recon lah, dan sebenarnya kita bukan dapat mesin baru pun, kita dapat mesin recon dan sebagainya. So kita kena berhati-hatilah kerana kita juga adalah consumer, dan kita kena pandai memilih apakah produk yang kita mahu. Adakah kita mahu air bersih atau air sihat? Master Sifu Zahid tadi dah mention bahawa industri masa akan datang memerlukan lebih daripada air bersih, iaitu air sihat. Market share about 3 trillion over, dan energy adalah salah satu daripada syarikat yang menggerakkan water ionizer ini. Kita capture about 30% or so, dan sudah tentu kita berada dalam bisnes yang betul. Alright, so sebenarnya ini juga kita perlu hati-hati, tak ada independent water ionizer. Kalau kita Google dan sebagainya, itu semua sebenarnya daripada company yang tertentu. Kita tak ada polis, so everybody is actually have the right to say anything. So tak payahlah kita percaya sangat dengan apa yang ada di di internet. Kita perlu actually kaji sendiri dan refer kepada orang-orang yang lebih tahu. Alright, so do we have competition then? Sudah tentu tak ada lah kan. Kerana apa? Kerana produk kita memang superb, dari segi feature, dari segi performance dan juga benefit. Dan jangan risau kalau kita kena attack, kerana the product being compared is always the best, dan the product doing the comparing is always inferior. Itu satu fact yang perlu kita tahu. Okay, so I'm towards the end. Ini just in case siapa yang nak tahu, boleh dapatkan slide ini, tak ada masalah. Okay, so saya akhiri presentation saya, ada sedikit overshoot, okay lah okay kan. So saya selalu diberi sedikit kelonggaran lah. Terima kasih. Alright, so kalau bukan kita siapa lagi kan? Kalau bukan kita siapa lagi kan? Kalau bukan Kangen, apa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? So take charge, waku-waku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.